Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini saya akan membuat sedikit ulasan dan kupasan tentang buku yang bertajuk Hidayatul Salikin. Buku ini yang disesuai bahasanya daripada bahasa lama, bahasa Melayu lama kepada bahasa Melayu moden yang mudah difahami oleh Ustaz Abdul Ghani Muhammad Jabal Muraqi. Ianya telah pun disalin daripada buku Hidayatul Salikin Fil Maslak Al-Muttaqin yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimani daripada buku Bidayatul Hidayah karangan Hujatul Islam Ibn Ghazali rahimahullah yang diringkaskan sendiri daripada kitab induknya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Buku ini yang mengandungi 346 halaman telah membicarakan tentang amalan tasawuf pada peringkat permulaan. Mula-mula buku ini telah membicarakan tentang ilmu yang bermanfaat, iaitu kelebihan-kelebihan ilmu yang bermanfaat, kelebihan-kelebihan kepada orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat, tujuan menuntut ilmu yang bermanfaat, serta membicarakan perkara pokok ataupun asas dalam buku ini, iaitu tentang taat, ibadat dan maksiat dari segi zahir dan batin. Bab yang pertama, buku ini telah membicarakan, telah mengupas tentang fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan hukum wajib, harus dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 123 yang membawa maksud, maka sesiapa yang mengikut petunjukku, nescaya ia tidak akan sesat dan tidak akan menerima azab sengsara. Bab yang kedua pula, buku ini telah pun membicarakan tentang taat dan ibadat dari segi zahir yang mencakupi bab taharah, iaitu kebersihan dan kesucian, sembahyang dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, serta puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa sunat, serta amalan-amalan sunat yang perlu dilakukan sepanjang hari pada hari Jumaat, iaitu penghulu segala hari. Bab yang ketiga pula, buku ini telah pun membicarakan tentang maksiat zahir yang dilakukan, menjauhi maksiat zahir yang dilakukan oleh 7 anggota, iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, keenam, tangan, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kaki. Bagi bab yang keempat pula, buku ini telah pun mengupas tentang maksiat batin dan yang berkaitan dengan hati, nafsu dan keinginan, seperti riak, ujub, sombong dan takabur, dan juga yang mengisahkan tentang kasihkan kepada kemewahan dan harta benda serta bersifat duniawi. Bagi bab yang kelima pula, buku ini mengupas tentang ketaatan dan ibadat batin seperti taubat, tawakal, zuhud, syukur, ikhlas, sabar, redha dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kasihkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingati mati. Bab yang keenam pula, buku ini telah mengisahkan tentang fadilat, adat dan peraturan serta kafiat semasa kita untuk menyalani ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sentiasa mengingati Allah sepanjang masa. Dan bab yang terakhir, bab yang ketujuh, berkaitan tentang hablum minallah, hablum minan nas, iaitu orang yang membaca buku ini ataupun penuntut ilmu tasawuf ini
yang akan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kita sebagai ya ayyatuhan mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang akhir sekali Allah akan menyebut kita, akan memanggil kita sebagai hamba-Nya yang sudah barang pasti, sebagai hamba-Nya yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapat syurga-Nya insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.